wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua yang hadir pada petang yang berbahagia ini. So, saya mohon maaflah bagi pihak urus dia kerana kita dah terlewat hampir 10 minit. Kita jangkakan 2.30 tapi ada masalah teknikal yang tak dapat dielakkan, jadi kita delay a bit 10 minit lah. Okey, sebelum tu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada unit pendidikan kesihatan PPUSMB, IPPT USM kerana sekali lagi menjemput kami berdua lah, saya dan juga Puan Hidayah untuk sama-sama memberi pengisian pada petang ini. Okey, terima kasih Daun Keladi lah. Dan Hidayah ini adalah kali kedua lah kot untuk tahun ini 2023 kita ke udara di platform Webex untuk membicara dan mengutarakan isu-isu berkaitan mengenai kanak-kanak kan. So insya-Allah kalau tak silap saya awal tahun ini kita dah cover tentang topik mengenai apakah yang mempengaruhi perkembangan kanak-kanak, betul? Kan kalau Puan Hidayah masih ingat. Dan hari ini insya-Allah kita akan berbicara satu tajuk yang amat penting dan menarik, iaitu kanak-kanak pun stres. Apa yang perlu kita tahu? Okey. So sesi petang ni insya-Allah saya bahagikan kepada dua bahagian. Okey, 30 minit adalah perkongsian daripada saya dan diikuti 30 minit yang kedua adalah perkongsian daripada Puan Hidayah lah nanti di hujung akhir pengisian kami berdua, kita akan open untuk sesi soal jawab bersama para peserta jika ada. So para peserta boleh open mic, perkenalkan diri dan secara ringkas dan boleh tanya soalan. Ataupun jika para peserta sekalian rasa malu nak bertanya, you are most welcome to type dekat chat box Webex. Dan insya-Allah saya dan Puan Hidayah akan cuba scroll, tengok dan cuba jawablah soalan-soalan yang dibangkitkan. Ada yang mungkin boleh saya jawab, ada yang mungkin tak boleh jawab. Nanti kita jadi homework lah untuk saya reply kemudian. Okey. So baiklah, untuk warm up petang ini saya akan mulakan perkenalan ringkas penceramah lah pada petang ni. Saya mungkin mulakan dengan Puan Hidayah lah kot. Mungkin boleh introduce diri sedikit dan update perkembangan terkini. Silakan. Ya, Assalamualaikum. Selamat petang kepada Dr. Azwar dan para hadirin. Terima kasih sebab menjemput. Tak serik lah nak menjemput saya. Okay. So sekarang ni saya sebenarnya bekerja sebagai clinical psychologist di CSI Hospital dan juga seorang pensyarah psikologi di CSI University di Kuala Lumpur lah. So sedikit background. Saya berkenalan dengan IPPT kerana saya merupakan seorang pelajar master clinical psychology. Masa tu saya buat praktikum di IPPT. Intinya IPPT ni selalulah sekarang ni kita panggil pusat hospital Pusat Perubatan USM Bertam, PPUSMB. PPUSMB kan. Ya, betul. Dekat di hati saya lah. So saya rasa banyak ilmu yang saya start daripada situ kan dengan Dr. Azwar. Alhamdulillah. Itulah sikit daripada saya. Dari segi pengalaman clinical psychologist tu masih baru kurang daripada sekarang ni tengah mengumpul rekod lah sekarang ni saya dapat 89 kes. Saya baru mengendalikan 89 kes. Belum sampai 100 lagi. Tapi insyaAllah sedikit lah kita boleh buat sharing mengenai trend. Lebih kepada trend sekarang ni. Trend isu psikologi dengan kanak-kanak sekarang. Terima kasih kerana menjemput. Kita harap. Okey, sama-sama Puan Daya. Memang trend sekarang ni masalah-masalah berkaitan tentang psikologis dalam kalangan kanak-kanak. Okeylah, saya kenalkan pula diri saya. Saya Dr. Nur Azwar bin Abdul Rahim, merupakan pensyarah perubatan dan juga pakar pediatrik di Jabatan Perubatan Klinikal Institut Perubatan Pendidikan Termaju IPPT USM. Saya juga bertugas di klinik pakar pediatrik di Pusat Perubatan USM Bertam dan klinik saya ni dibantu oleh dua orang jururawat pediatrik iaitu staff nurse Azizah dan juga staff nurse Firdaus Hanan
Farhani Abu Bakar. So biasanya pesakit-pesakit saya ni akan berhubung dengan 2 orang staff nurse dedicated saya ni lah, yang memastikan perjalanan klinik saya ni berjalan dengan baik. So saya cut short saja, tak adalah nak introduce lebih-lebih. Saya terus kepada topik yang kita nak bincangkan pada petang ini, iaitu stres dan kanak-kanak. Okey, so hadirin hadirat sekalian, sebenarnya kalau kita tengok gejala stres ni tidak hanya berlaku dalam kalangan orang dewasa saja. Kan kalau dulu kita rasa macam stres ni orang dewasa saja. Sebenarnya kanak-kanak pun mengalami stres. Okey, semakin mereka membesar dan mereka berkembang, ruang lingkup sosial mereka pun bertambah, dan mereka juga akan bertemu dengan lebih ramai orang. Okey, sekolah rendah, sekolah menengah dan sebagainya. So, dan peringkat yang seterusnya. So sebenarnya bila keadaan ini berlaku, mereka sebenarnya menghadapi risiko untuk menghadapi tekanan-tekanan yang disebabkan oleh hal-hal yang berkaitan di sekeliling mereka lah. Contohnya berkaitan tentang keluarga, rakan sepermainan, rakan kelas, rakan sekolah dan sebagainya. Okey. Tambahan pula sekarang ni teknologi social media dan sebagainya dah makin canggih, yang ketika ini memang menjadikan punca stres tu bertambah-tambah kompleks dan juga mencabar. Bukan kita je sebagai orang dewasa yang menghadapi ataupun terkesan dengan isu ni. Sebenarnya kita kanak-kanak pun tak kurang ni juga, kan? Apa ni, Puan Hidayah? Puan Hidayah dah hilang dah, tak nampak. Okeylah. So ibu bapa sekalian, sebenarnya kalau kita tengok dari segi pengalaman awal kehidupan kanak-kanak, saya cuba nak menyelamilah apakah pengalaman awal kehidupan kanak-kanak supaya kita dapat melihat faktor-faktor yang boleh menyebabkan mereka stres ni. Okey. So pengalaman kanak-kanak pada awal kehidupan mereka sebenarnya amat penting dalam membentuk perkembangan otak mereka. Itu kita kena ingat. Okey, walaupun kita selalu baca dalam buku, tengok dalam TV dan sebagainya, yang mengatakan bahawa pengaruh genetik yang diwarisi daripada ibu bapa kepada anak tersebut boleh bertindak sebagai satu macam resepi ataupun plan tindakan yang akan mempengaruhi perkembangan kanak-kanak sepanjang kehidupan. Tapi kita kena ingat, pengaruh persekitaran yang berada di keliling mereka itu sebenarnya akan memupuk mereka, akan mengembangkan bakat-bakat mereka, dan juga akan memperhalusi cara otak mereka berfungsi. Dengan cara macam mana, Hidayah? Dengan cara menghubungkan saraf-saraf neuron dengan lebih kuat dan lebih kekal. Ini memang kalau kita tengok kan dalam iklan TV dan sebagainya kan, saraf-saraf bersambung dan sebagainya. Itu menunjukkan bahawa perkembangan otak kanak-kanak yang sihat. Memang ada banyak kajian yang kita dapat lihat anak-anak yang tidak sihat, perkembangan dia terbantuk dan sebagainya. Kita dapati bahawa saraf neuron mereka tidak dirangsang. Dan saraf neuron mereka ni bukan saja tak dirangsang, malah pudar, sikit, scattered berbanding dengan kanak-kanak yang sentiasa aktif, sentiasa dirangsang perkembangan dan sebagainya. Dan yang paling penting sekali sebenarnya kalau kita nak make sure semua-semua ni berlaku adalah, bagi saya sebenarnya, hubungan kekeluargaan yang selamat dan stabil. Okey, especially pada awal kehidupan kanak-kanak. Kerana ini sebenarnya faktor yang boleh menyebabkan perkembangan itu berlaku dengan sihat. Okey. Dan sebenarnya kalau kita tengok otak kanak-kanak ni, dia boleh merekodkan macam-macam peristiwa yang berlaku di keliling mereka. Contohnya peristiwa-peristiwa yang menekan ataupun stres dan sebagainya. Okey, sebab kadang-kadang kan Hidayah, bila kita sebut stres ni, ramai dalam kalangan publik di luar akan menyatakan, mungkin berfikir bahawa stres ni seolah-olahnya macam stres nak exam, kan, jadual yang padat dan sebagainya. Tapi sebenarnya itu hanyalah sebagai satu stres saja. Sebenarnya stres yang kita nak bahaskan pada petang ni adalah yang lebih besar lagi daripada itu. Okey, yang memberi implikasi kepada seorang pembesaran seorang kanak-kanak. Okey. Dan bila kita sebut stres, kadang-kadang kita nampak stres tu macam buruk, tapi kadang-kadang kita terlupa stres tu sendiri sebenarnya ada yang positif.
Okey. Contohnya stres yang positif ni dia dapat memberikan motivasi, okey, semangat kepada seorang kanak-kanak untuk melakukan sesuatu dengan lebih baik dengan ataupun cemerlang. Okey, contohnya tekanan yang positif yang dihadapi oleh kanak-kanak dalam mendapat pengalaman yang baru yang mereka pelajari, okey, ataupun ketika membuat kerja-kerja rumah ataupun bertemu dengan orang yang tak dikenali. Okey, buat pertama kali. So, benda ni memang stres kan sebab first time kan nak buat kan, pergi ke environment baru, sekolah baru dan sebagainya. Tapi sebenarnya this positive stress factor ni dapat membantu kanak-kanak mengembangkan kemahiran dan merangsang keyakinan diri. So kita kadang-kadang kalau kita bersifat tertutup saja, tidak memberi cabaran dan challenge kepada kanak-kanak, benda tu pun sebenarnya tak bagus. Okey. Tapi walaupun ada stres yang bagus, ada stres yang tak bagus, tapi kalau stres tu di luar kawalan, okey, dia boleh memberikan kesan yang sebaliknya. Okey. So perlu kita ingat bahawa tekanan yang kerap berlaku berterusan ataupun yang kita panggil sebagai stres yang kronik serta tidak boleh terkawal boleh menjadi toksik kepada kanak-kanak. Terutamanya jika mereka kanak-kanak ni bila dia orang dapat stres, dia tak dibantu oleh ibu bapa ataupun penjaga dalam mereka menghadapi tekanan. Okey. Saya juga sebenarnya Hidayah kalau kita baca buku lah yang latest terkini term yang ada lah dalam bidang perubatan. Saya nak ambil peluang di platform ini untuk memperkenalkan satu istilah yang mungkin public tak biasa dengar, tapi kami dalam kalangan medical ni memang aware tentang istilah ni yang dikenali sebagai Adverse Childhood Experience ataupun ACE. Kan? ACE, okey. Adverse Childhood Experience. Okey, apa benda ni sebenarnya? Okey, bila kita sebut Adverse Childhood Experience, sebenarnya dia sebenarnya merujuk kepada pengalaman buruk zaman kanak-kanak yang dialami oleh mereka, oleh kanak-kanak tersebut. Okey, yang mana pengalaman buruk ni boleh meningkatkan risiko kesihatan mental dan juga masalah tingkah laku kepada kanak-kanak di kemudian hari. Nampak tak? Maksudnya pengalaman buruk yang mereka alami ni, dia punya natijah dia atau outcome dia adalah kesihatan mental ketika mereka di sekolah merendah ataupun ke sekolah menengah dan juga menyebabkan komplikasi masalah tingkah laku. Kan Hidayah kan sekarang ni pun kalau saya tengok saya pun makin kerap jugalah menerima rujukan masalah-masalah pembelajaran, masalah-masalah tingkah laku yang berlaku lah, yang yang merungsingkan ibu bapa kan, mereka call for help lah untuk bantu what to do dan sebagainya. Okay. Sebenarnya kalau kita tengok macam saya balik tadi adverse childhood experience ataupun kita panggil sebagai pengalaman buruk zaman kanak-kanak. Sebenarnya pengalaman buruk ni ataupun pengalaman buruk ni bukan bermaksud trauma ataupun stres yang biasa. Okey, contohnya macam gagal dalam peperiksaan ke, gagal dalam pertandingan bola sepak ke, tak berjaya masuk korum pertandingan dalam pidato ke contohnya sebagainya. Ini pun orang kata setengah kata pengalaman buruk juga kan, tapi stres juga, tapi ini bukan trauma yang dimaksudkan oleh adverse childhood experience. Okey. Contoh adverse childhood experience ni adalah seperti penderaan. Okey, penderaan fizikal, seksual, emosi, okey, pengabaian fizikal, emosi, pendedahan kanak-kanak ini terhadap keganasan ibu bapa. Okey, isu perceraian dalam keluarga, masalah kemiskinan, okey, masalah ketagihan ibu bapa ataupun penjaga, ataupun kanak-kanak ni dia membesar dan bergelut dalam surrounding penjaga yang menghadapi masalah mental. So ini sebenarnya merupakan tekanan-tekanan toksik yang akan membawa perubahan sepanjang hayat kepada kanak-kanak dan juga akan mempengaruhi dari segi perkembangan pembelajaran dan tingkah laku kanak-kanak. Okey.
So, adverse childhood experience ni sebenarnya akan mempengaruhi fungsi sosial, fungsi emosi, fungsi kognitif kanak-kanak, dan dia juga akan merangsang kanak-kanak tersebut untuk ada tingkah laku suka mengambil risiko. Okey, contohnya mereka suka nak ambil bahan-barang yang terlarang, ataupun mungkin later on ada kajian juga Puan Hidayah yang menunjukkan bahawa kanak-kanak ini juga ada tendensi untuk mendapat penyakit-penyakit kronik di kemudian hari. Okey, contoh-contohnya penyakit yang berkaitan tentang kanser, penyakit yang berkaitan tentang imun sistem dan sebagainya. Dan kalau kita tengok dari segi kajian dan sebagainya, impak adverse childhood experience ini ataupun pengalaman buruk zaman kanak-kanak ni sebenarnya bukan satu yang baru. Kalau kita tengok dalam literature pun banyak dah pengkaji-pengkaji sejak 20 tahun yang lepas kita tengok benda ni. So persoalannya sekarang ni, bagaimana adverse childhood experience yang saya sebutkan tadi boleh memberi kesan. Okey, kesan kepada seorang kanak-kanak. Okey, saya akan cuba simplifykan macam mana dia memberi kesan. Okey, salah satunya kita kena ingat salah satu sistem dalam badan seorang manusia adalah sistem untuk menghadapi tekanan. So Tuhan ni memang dah jadikan dalam badan kita ni ada satu sistem untuk menghadapi tekanan. Dan sistem ni, tekanan ni contohnya macam ni lah. Macam kalau kita dalam keadaan stres, kita kadang-kadang takut, jantung kita akan berdebar, badan kita akan berpeluh, kan, dan sebagainya. Itu adalah sistem semula jadi yang ada dalam badan seorang manusia. Okay? Tapi seorang kanak-kanak yang ada pengalaman buruk semasa kanak-kanak ni ataupun adverse childhood experience ni, sistem ini sentiasa diaktifkan. Okey, sentiasa diaktifkan sebab apa? Mereka berada dalam keadaan stres. Dan badan mereka itu akan sentiasa berada dalam keadaan berwaspada. Kadar denyutan badan mereka akan sentiasa meningkat. Hormon-hormon seperti hormon kortisol, hormon adrenalin juga akan sentiasa berada dalam level yang tinggi dalam badan seorang kanak-kanak. Semua ini sebenarnya adalah proses biasa yang berlaku dalam badan kita yang kita kenali sebagai fight or flight response. Okey, fight and flight response. Tapi biasanya tempoh masa tekanan ataupun stres ni berlaku dalam keadaan singkat dan akan berakhir. Contohnya kalau Hidayah kita takut dengan anjing, saya kecil tu saya takut dengan anjing. Nampak je anjing respon stress rate saya jadi takutlah, mungkin ada pengalaman buruk kan. Tapi takkanlah anjing tu berada di hadapan kita selama-lamanya kan, dia akan pergi. So bila pergi maksudnya dia akan berakhir. So kita akan back to normalize balik. Tapi kalau orang yang kanak-kanak yang sentiasa berada dalam keadaan stres ni, dia tak ada pengakhiran. Dan sebab apa? Sebab dia pun tak dapat sokongan daripada penjaga ataupun ibu bapanya. Maka ia akan dia akan sentiasa berterusan. Kekal aktif kepada mereka. So apabila kanak-kanak yang mengalami masalah kita kata adverse childhood experience ni, mereka badan mereka sentiasa berada dalam keadaan waspada, stres dan sebagainya, dan mereka juga tiada sokongan ibu bapa untuk melegakan sistem fisiologi dalam badan mereka, dan ini akan menyebabkan mereka sukar untuk kembali kepada keadaan normal. Okey, dan sekiranya benda ni berlaku secara berterusan, maka dia akan menyebabkan toksik dalam badan dan juga boleh menjadi toksik kepada perkembangan otak kanak-kanak. Okey, dan kalau kita tengok dari segi untuk makluman ibu bapa sekalian lah yang hadir dalam kita punya pengisian pada petang ini, kajian perubatan juga menunjukkan bahawa ada bahagian otak tertentu pada kanak-kanak yang biasanya lebih terdedah terhadap risiko toksik ni. Okey, contohnya, kita ada pusat kawalan otak. Okey, pusat kawalan otak ni sebenarnya berfungsi untuk menyelesaikan masalah-masalah kompleks.
Okey, kita ada satu pusat kawalan otak yang mana fungsinya untuk menyelesaikan masalah kompleks. Jadi tekanan toksik ni akan menyebabkan daya tumpu akan menjadi rendah. Okey, kesan kepada aktiviti penakulan pada seorang kanak-kanak juga akan terganggu. So maksudnya dia akan end up dengan masalah pembelajaran. Okay, that's number one. Dan the next thing bila benda ni berlaku, okey, bila tumpuan mereka rendah, kesan kepada aktiviti penakulan jadi terganggu, dan ini juga akan menyebabkan aktiviti impulsif. Mereka juga macam akan jadi bersifat impulsif, dan so overall dia akan end up sebagai masalah pembelajaran. Itu nombor satu. Okey, yang kedua, kawasan otak yang akan boleh terjejas akibat toxic stress kepada seorang kanak-kanak ni adalah kawasan yang kita panggil sebagai pusat kawalan emosi. Okey, pusat kawalan emosi. So kawasan pusat kawalan emosi ini sebenarnya merupakan sistem penggera dalam otak kanak-kanak yang mana akan terlibat dalam proses mentafsir emosi dan juga keupayaan untuk mengawal impulsif. So kawasan ni pun akan jadi impact. So budak-budak dia akan jadi macam tak terkawal, bersifat impulsif dan sebagainya. Okey, kerana pusat emosi mereka akan terjejas. Yang ketiga, okey, antara kawasan otak yang akan terkesan adalah pusat ingatan. Pusat ingatan dan pusat pembelajaran. So kawasan pusat ingatan dan pembelajaran ni sebenarnya diibarat macam folder lah kan, menyimpan all the filing, knowledge dan sebagainya, pembelajaran dan sebagainya. Dia sangat penting dalam proses pembelajaran seorang kanak-kanak dan juga akan membantu untuk ialah mengingat dan mengeluarkan semula ingatan, kan. Bila kita belajar, kita kena ingat dan kita mesti ada kebolehan untuk mengeluarkan kembali apa yang dah kita belajar, apa yang kita hafal dan sebagainya. So 3 kawasan ni Puan Hidayah memang sangat terganggu kan oleh toxic stress yang kita masukkan tadi. So very important very important for untuk kita semua faham benda ni. Okey. Dan seterusnya kalau kita tengok dari segi dari segi tingkah laku. Tadi kita bercakap tentang kajian perubatan yang melihat tentang faktor toxic stress ataupun advanced childhood adverse adverse childhood experience ni telah mengganggu pusat kawalan otak, pusat kawalan emosi dan pusat kawalan ingatan. Dan tekanan ni juga ataupun adverse childhood experience ni juga akan mempengaruhi tingkah laku kanak-kanak. Okey, nampak tak? Okey. Dan kenapa kita akan tengok mereka ni bila dia orang dah kebanyakan kanak-kanak yang ada pengalaman adverse childhood experience ni, mereka akan dilihat sebagai seorang yang mudah mengalami tekanan emosi. Okey. Pengawalan emosi mereka lemah. Mereka bersifat impulsif. Sukar menghadapi kesukaran untuk melakukan aktiviti pembelajaran dan mereka juga berisiko untuk mendapat masalah berkaitan dengan kesihatan mental. Lebih teruk lagi kajian melalui pembacaan dan yang telah dilaporkan oleh kajian-kajian perubatan, sebenarnya adverse childhood experience ni telah menyebabkan perubahan kepada ekspresi genetik mereka. Contohnya yang ni situasi yang kita panggil sebagai epigenetik. Tadi kan saya dah beritahu pada peringkat permulaan, seorang kanak-kanak tu mungkin dilahirkan genetik sempurna. Maksudnya dari yang diwarisi daripada kedua ibu bapa. Okey, so sepatutnya kalau ikut planning dia akan jadi baiklah, betul tak? Tapi kita kena ingat walaupun dari segi baka yang baik, tetapi faktor persekitaran kelilingnya boleh menyebabkan gangguan kepada ekspresi genetik tersebut.
So dalam bahasa perubatan, proses ini kita panggil sebagai epigenetik. Okey, so apa itu proses epigenetik? Okey, epigenetik ni adalah satu proses yang menyebabkan perubahan pada cara genetik itu berfungsi tanpa perlu mengubah kod DNA dia sendiri. Resepi dia tu masih sama sebab dia warisi daripada genetik yang baik, tetapi fungsi dia tu jadi macam berubah. Fungsi berubah disebabkan oleh faktor persekitaran. Yang ini kita panggil istilah sebagai epigenetik. Dan apa perubahan kenapa perubahan ini berlaku? Perubahan ini berlaku sebenarnya akibat perubahan kimia dalam badan yang telah mempengaruhi bagaimana cara kod DNA itu digunakan. Ini sebenarnya epigenetik. Okay? So sebagai analogi lah untuk para hadirin hadirat semua faham tentang apa itu epigenetik ni. Macam contohnya macam kita kata kita ada sistem pengendalian komputer. Kan? Dan yang mana sistem pengendalian komputer software lah. Yang mana akan mengarahkan fungsi perkakasan genetik DNA hardware. Okay, so dalam komputer tu kita kena hardware kita kena sempurna, software kita kena sempurna. Tapi kalau hardware tu dah okey, tapi software tu dijangkiti oleh virus, maka fungsi dia akan berubah walaupun hardware dia tu sempurna. Ini contohlah nak bagi orang mudah faham kot, noh. Puan Hidayah, apa itu epigenetik? Sebab sekarang kadang-kadang bila saya bercakap secara public ni, saya suka juga share pengetahuan-pengetahuan sains supaya public di sana tu aware, okey, aware. Jadi sebenarnya kalau kita tengok dari segi epigenetik ni, seorang kanak-kanak yang mewarisi genetik daripada kedua ibu bapa masing-masing, namun yang baik, namun akibat faktor persekitaran seperti pemakanan, tekanan hidup, aktiviti fizikal akan mempengaruhi perkembangan biologi tubuh mereka dan fungsi mereka. Okey. Dan menurut kajian yang terkini yang saya baca dan sebagainya, ACE ni ataupun Adverse Childhood Experience ni sebenarnya amat berkait dengan epigenetik proses ni. Okey. Yang mana kita tahu kan ACE ni dia memberi pengalaman yang buruk. Pengalaman buruk tu adalah sesuatu, kita kata pengalaman buruk ataupun persekitaran yang toksik bagi seorang kanak-kanak. So ini akan menyebabkan perubahan epigenetik yang akan mempengaruhi perkembangan otak kanak-kanak tersebut dari segi kognitif ataupun menyebabkan mereka terdedah kepada kesihatan mental dan kesihatan mental dan masalah pembelajaran. So kita perlu berhati-hati kerana perubahan yang berlaku ni pada awal perkembangan seorang kanak-kanak ni ada berisiko, okey, untuk kekal dan berkemungkinan untuk diwarisi pada generasi pada masa akan datang. Okey, so nampak tak? So dalam kajian ni ada juga state dia kata tadi kita dah warisi genetik yang bagus, tiba-tiba persekitaran tu tak bagus, lepas tu menghasilkan epigenetik punya respon, perubahan epigenetik. Dan kajian juga telah mendapati bahawa perubahan ini boleh juga di-pass over kepada the next generation. So maksudnya itulah pentingnya untuk kita make sure bahawa kestabilan keluarga, keharmonian keluarga itu sangat-sangat penting dalam memastikan bahawa generasi akan datang tu generasi yang terbaik dan sebagainya. Okey, tapi kita jangan pasrahlah. Bila kita dengar statement macam ni macam sedih pula, macam seolah-olahnya macam kalau dah ialah bukan ku pinta untuk jadi begitu, betul tak? Kan semua tu adalah qada dan qadar kan. Ada juga kajian yang telah bagi laporan report tentang hubungan yang positif dan sokongan yang baik pada peringkat awal perkembangan kanak-kanak juga akan menghasilkan perbezaan yang ketara. Maksudnya walaupun proses epigenetik tadi, perkembangan toksik tadi boleh mempengaruhi kanak-kanak, tapi kalau kita kata kita masih lagi ada peluang untuk memperbaiki dan dia boleh kembali dan juga menghasilkan perbezaan. Maksudnya bukannya kekal
bersifat kekal dan that's it, no. Okay. So saya rasa dah apa ni lama sangat kot saya bercakap, ramai mungkin dah tak sabar-sabar nak dengar apa ni celoteh daripada Puan Hidayah pula. So sebagai kesimpulan daripada apa yang saya ingin share pada petang ni, semua saya harap apa ni semua aware salah satu faktor yang membantu pengembangan otak kanak-kanak yang sihat adalah kasih sayang, kemesraan, hubungan aktif antara kanak-kanak dengan ibu bapa dan penjaganya. Okey, penglibatan interaksi ibu bapa secara aktif, yang mesra, yang ada eye contact. Yang ni mahal lah Hidayah. Eye contact ni dah kurang sangat. Sekarang ni yang ada eye contact, siapa yang dapat? Semuanya dapat kat mobile phone dan smartphone. Eye contact non-stop. Okey. Tindak balas komunikasi, bunyi, bercakap-cakap dengan bayi dan sebagainya, gerakkan isyarat. Okey, semua ni sebenarnya dapat memenuhi keperluan emosi kanak-kanak. Dan kita ni sebagai ibu bapa juga kena berkongsi pengalaman, melakukan aktiviti bersama-sama mereka, membaca, bermain. Sebenarnya adalah satu perkara yang mudah. Dan jangan sekali kita abaikan. Saya faham situasi apa ni terkini, kemajuan yang terkini ni, benda-benda yang murah, yang mudah ini dah jadi sangat mahal. Dah tak mampu dilakukan oleh ibu bapa. Semuanya dah di orang kata apa, dilakukan oleh orang lain, dapat daripada orang lain. Dan kita kena ingat sebagai ibu bapa, ini adalah perkara-perkara asas bagi seorang kanak-kanak yang mereka perlukan untuk menjamin pembesaran mereka apa ni secara sempurna. So amalan ini yang saya sebutkan tadi tu sebenarnya akan mengurangkan stres dalam kalangan kanak-kanak, dan ini sebenarnya yang perlu anda semua tahu. So sekianlah daripada saya, ya. So mungkin saya apa ni pass kepada apa ni Puan Hidayah untuk apa ni next pengisian. Okay, insyaAllah. Itulah saya dengar pun layan je. Saya rasa banyak sangat informasi yang saya pun memberi peringatan pada saya lah juga dengan anak saya. Rasa antara yang saya boleh recap sikit lah ni Dr. Azwar recap poin-poinnya. Yang penting dari segi ACE tu sendiri, iaitu pengalaman traumatik kanak-kanak yang memberi kesan kepada beberapa part dalam brain kita, iaitu pusat ingatan, pusat kawalan emosi, pusat kawalan otak, kan. Semacam-macam lah. Dia boleh hack kita punya sistem tu kan. Dia boleh ni. Baiklah, dari sudut saya nak buat sharing sikit lah. Saya nak share lah. Mana dia punya poin-poin tu kasih. Share. Okay. So, saya first share dengan, nampak ke slide saya? Saya yang ringkas ni. Baiklah, kan tadi bila Dr. Azwar cakap pasal hard copy dengan soft copy kan. Soft copy pula. Hardware dengan software kan. Yes. Dia cakap pasal hardware dengan software tu, saya memang betul lah, software ni satu benda yang generasi kepada generasi tu, kita nak pass over tu sentiasa berubah, dia bukan constant. Skill untuk menyentuh, tautan hati, tautan kasih, segala-segala yang macam soft subjektif ni kan, daripada satu generasi nak pass down ke satu generasi tu sangat mahal. Belajarlah, itu sangat-sangat lembut. Cuma dari perspektif psikologi, kita adalah macam penerangan kan. Benda ni sebenarnya terbentuk daripada kanak-kanak. So tajuk kita ini kanak-kanak pun stres. So kat sini saya dari perspektif psikososial nak share sikit kat sini. Sebenarnya memang betul. Kalau kata infant tu sebenarnya daripada conception tu lagi memang boleh menerbitkan perkembangan bila kita dah conceive dalam keadaan kita mengandung dan sebagainya. Okay, kita fokus pada kanak-kanak seumur daripada infant sampai 18 tahun. Kalau boleh rujuk pada slide tu, mengikut Erikson stage of psychosocial development lah. Yang ni memang famous. Ni memang famous tadi ni kalau cakap pasal perkembangan ni memang. Okay. So soalan dah keluar kejap ya. So kat sini, psychosocial crisis ni, kalau nampak daripada baby sampai 18 tahun, sekecil-kecil umur kanak-kanak ketika baby 18 tahun tu, 18 bulan tu, kita dah sebenarnya ada satu development emosi kat situ, social emosi iaitu percaya.
percaya dan ketidakpercayaan. Trust ataupun mistrust. Okay? So pada ketika itu, bayangkan pada umur setahun setengah tu pun, kita sebenarnya dah boleh develop satu emosi psikososial, iaitu kepercayaan. So, macam kita letak kan, bila kata parents ni kadang-kadang mengambil perspektif parents lah ya. Kadang-kadang kita sibuk apa semua-semua kan, kita nak buat macam-macam benda. Jadi nak bekerja, nak masak, nak juga tengok anak. Kan? Jadi kita tinggal anak sekejap. Tinggal anak kat tepi sekejap. So benda tu walaupun dia kata umur baru, baru 12 bulan dia tahu apa. Ni sebenarnya pada ketika itu, jika proses separation tu tak berlaku dengan baik, pemisahan tu tak diberlakukan dengan elok, dengan strategik, satu persatu, apa akan jadi? Dia akan mula rasa, okey, mak dia tak datang balik, ataupun, okey aku akan ditinggalkan. Jadi dia rasa macam insecure kat situ. Kat situ, bila dia rasa kepercayaan tu dah kurang, virtue ataupun kita panggil nilai emosi yang akan terbit adalah dia tidak percaya dan tidak ada harapan. Dekat situ walaupun umur dia 18 bulan, sangat kecil dan kita rasa macam budak lagi, dia tahu apa kan. Tapi waktu ketika itu pun sebenarnya dah mula start emosi punya pembentukan. Membentukkan emosi. Begitu juga pada umur 18 bulan sehingga ke 3 tahun. Orang kata kan, kongsilah dengan adik, kongsilah dengan abang, mainan tu kongsilah kan. Sebenarnya kalau ikut ini kajian daripada Erikson ni, jika kita tak menerangkan, kita ambil je terus ataupun kongsi je lah, awak kan abang, awak kan kakak, kita ambil je. Sebenarnya dia akan menimbulkan satu emosi autonomi versus shame. Maksudnya, dia tidak ada rasa macam ni, aku punya, dia punya self-esteem dia, keyakinan diri dia, kepunyaan dia tu tak terbit. Jadi self-willing dia kurang, willpower dia kurang. Daripada kecil, okey, bila dia berkongsi dalam keadaan dia tidak sedar dan tidak diberi penerangan, kira diambil begitu je. Maksudnya, dia dah tahu macam tu, tapi tak ada orang terang apa-apa. Dia tahu-tahu mainan ni kena kongsi je. Ini apa jadi, dia pun mulalah macam rasa, okey, dia punya willpower dia tu pun kurang juga. Ataupun dia akan rasa sentiasa nak kena berkorban. Hidup ni sentiasa nak berkorban. Jadi dia rasa macam, dia sentiasa rasa on edge, sentiasa macam kat atas je. Mesti lepas ni nak kena bagi ke orang lain lagi. Jadi kat situ pun dia belajar, walaupun sedari umur 3 tahun ke bawah. Ni bukan kita merasakan benda ni kecil, kita rasa macam anak-anak yang first 5 years tu berlalu macam tu jalan, dia kecil lagi, yang tidak besar dia okey. Selalu kan besar tidak okey. Tapi the first 5 years tu dia memang memang banyak isu kanak-kanak pada yang awal 5 tahun awal ni, dia bermula daripada sini. Pertukaran childcare ataupun pertukaran penjaga ibu bapa yang tak secara bersistem lah, secara peranjat sebelum mengejut tu kan. Tu memang ada kesan pada anak-anak, secara subjektif ni memang ada. Tapi kita tak apa sebab kita faham kehidupan sekarang ni sangat mendesak. Kalau nak kira yang ace tu kan, Dr. Azwar, rasanya kita boleh tik semua. Satu-satu. Keadaan ekonomi sekarang dengan keadaan semua bekerja. Siapa je yang tak tertekan? Dan ini kita tak boleh cakap lah brain kita ke atau genetik, memang rasanya alam. Apa yang kita tahu, ilmu yang kita share hari ni adalah untuk kita apa yang dah tahu ni, so what can we do about it? Apa kita boleh pelan-pelan kita boleh apply dalam family kita, parenting dan sebagainya. Itu kita panggil reparenting lah. Kita boleh sebenarnya nama dia kalau macam kita mempunyai masa lampau tu pasal kanak-kanak kita sendiri struggle, jadi kita reparent diri kita dulu sebagai mak ayah. Reparent diri kita dulu. Dan jangan samakan hidup kita dengan anak kita. Anak kita lah separate entity yang berbeza. Dia ada lakaran dia sendiri. Jadi bila kita dah faham kat situ, kita repair diri kita dan kita boleh faham, kita boleh nampak hak anak tu berbeza lah separately. Seterusnya umur 3 tahun sehingga 5 tahun tu, saya buat sampai 5 tahun je lah. 5 tahun sebab kanak-kanak kan. So 3 tahun 5 tahun tu adalah mengenai perasaan rasa bersalah, inisiatif. Ini bila kita rasa yakin. Dia perlu masa 3 ke 5 tahun tak boleh dah tidur. Tak boleh dah tak boleh dah menyusu lagi. Kita kena pisahkan. Dekat sini ada dia bertujuan, ada tujuan dia kat situ. Tak boleh lagi dah kita pampers tu masih pakai lagi, kena train, kena cuba. Kalau tak boleh tak apa, yang penting kita cuba. Ni jangan buat macam tak apa, dia berlalu je kan. Itu yang isu dia. Bila kita neglect ataupun mengabaikan. Kan tadi salah satu daripada isu adalah pengabaian emosi lah. Saya rasa benda tu yang kita jarang nampak, kita jarang pay attention sebab kita pun sendiri tak tahu
Macam mana kan? Kita pun struggle dengan emosi kita, tak lagi emosi anak. Kita nak attend to lah, nak jaga kan. Jadi kita selalu terlepas. Jadi bila kita ada sharing macam ni, insyaAllah memperingati lah. Memperingati kita dan juga sama-sama kan. Sama-sama memperingati. So inisiatif dengan guilt ni ya daripada situ. Jadi dia mula meneroka. Bila dia beri jangan. Perlu ada juga. Okay, jangan buat ni tapi buat apa? Lepas tu, kalau jangan, habis. Mati kat situ, okay, tak payah buat apa-apa, semua mak siapkan. Dia kat situ dia dah ada macam tak payah. Jadi dia akan letak semua salah kita. Jangan terperanjat pada seawal umur 5 tahun. Salah, mama lah salah tak letak beg dalam buku. 5 tahun. Tak letak buku dalam beg kan. Tak letak ini barang tertinggal. Saya tertinggal. Mama lah ni salah tak letak kasut saya. Umur 5 tahun dah boleh bunyi dah macam tu. Sebab kat sini sebenarnya dah terbit. Jadi pada awal-awal kita dah nampak, oh ni tanda-tanda ada psiko emosi yang mungkin bermasalah ataupun ada satu macam cabaran dekat situ, kita boleh tackle at this early age. Apa jadi bila kita tak tackle? Bila kita tak tackle, okay, saya teruskan sebab masa menceburui. Saya cuma bagi slide, mungkin boleh baca lebih bila ada jumpa slide ni, boleh carilah rujukannya. Banyak dekat internet sebenarnya. Okey, ini adalah daripada hasil kajian saya dan daripada skema lah. Saya melupakan saya seorang yang kita ada banyak terapi cara terapi kognitif, cara terapi dialektik tapi saya menggunakan cara skema lah. So skema ni kita nampak tadi daripada umur 5 tahun kan, dari semua cycle. Apa jadi bila cycle emosi semua tu tak meet the requirement atau tak jungka, tak dapat tak develop tak berkembang Kat sini kita nampak ada skema, domain, skema, effect dengan respon dia. So, apa akan jadi? So bila kat pertama tu dia dah rasa mistrust, kita ambil isu mistrust, diabaikan ambil satu je tu sebagai contoh. So bila dia rasa dia tidak dipercayai so domain yang pertama adalah disconnection and rejection. Jadi dia menjadi seorang remaja yang disconnected, yang tak tahu, tak faham, tak kisah, jadi dia tak berapa. Ataupun dia sentiasa rasa dia tak akan terpilih. I'm not the chosen one, dia akan rasa dan akan juga mereject orang lain. Orang minta tolong, tak payah. Macam tu kan. Jadi dia akan sentiasa dalam on that mode. Sebab dia mempelajari benda ni. Mistrust dan abandon. Ada lagi lah banyak-banyak bawah ni, emotion, depression dan sebagainya. Kita ambil satu jika kita mistrust tu tak tercapai. Kemudiannya, efek dia emosi yang terbit adalah kemarahan, ketakutan, kerisauan dan rasa macam benda-benda macam gini yang akan menghantui. Emosi ni yang akan terbit. So emosi ni, dia daripada kata emotion kan. Kalau bahasa Inggeris ni emotion, kata motion. So dia bergerak. So dia bergerak sebenarnya daripada satu, dia bergerak ke satu tempat, dia bergerak ke satu tempat. Dia tak static, tak constant. Sama dia bertambah, ataupun dia alih ke tempat lain. Jadi dia bukan satu emosi yang constant. Kita tak boleh marah 24 jam non-stop. Kita akan ada set point. Set point ni kita patah balik kepada normal kita. Kita nak anak-anak kita tahu, dia sedar, dia mempunyai kemarahan dia lebih daripada orang lain. Apa set point dia? Apa nak buat? Kemudian social emosi respon yang akan jadi bila masalah dengan emosi yang begini, yang negatif sebegini, isu dia adalah dia akan menerbitkan personality yang kurang menyenangkan. Betul tak? Kan? Personality kurang menyenangkan yang paranoid semua orang pun salah kan, ataupun semua orang pun nak tipu dia, semua orang pun nak buat jahat, nak buat pasalnya dia. Jadi itulah antara personality yang terkesan daripada emosi yang terbit, yang asalnya tadi isu dia adalah mistrust dan abandon. So itu baru satu layer yang pertama lah. Yang tu saya nampak sequence dari kiri ke kanan. Jadi itulah dia punya perjalanan emosi sebelum nak terbit stress dan personality yang lebih kompleks pada masa adult tu. Sebenarnya betul. Stress masa kanak-kanak wujud daripada seawal 18 bulan. Kita boleh tengok dan benda ni berkaitan dengan emosi yang tidak diuruskan ataupun emosi yang terabai, emosi yang kita tak faham, emosi yang tersimpan lah. So kat sini sampai hujung kat kanan tu dia akan perasa dan bahawa orang akan tinggal dan tak boleh diharapkan untuk menyokong kita. Jadi ni kat sini ini yang kat tengah ni kan, dan bila berlanjutan ke adult dan berlanjutan ke perkahwinan, kita boleh bayanglah daripada titik mula yang kecil itu dia berterusan sehingga menghampiri masalah nanti bila nak kita kahwin pun dengan anak dan seterusnya. Dia akan benda ni berulang. The cycle of emotions ni dia punya isu dia mungkin dari segi kawalan emosi tu dia subjektif kan. Dia memang boleh ulang. Dia akan ada retrieval memory yang selektif.
kita boleh select orang. Dia akan tiba-tiba keluar. Kita tak minta pun dia keluar. Dia memang akan replay. Macam-macam orang kata macam filem tu kan. Filem tu dia pusing-pusing dia akan ingat. Dia akan buat kita teringatlah tu memang apa ni salah satu kesannya bila emosi kita tak settle di peringkat awal. Saya terus first next. Okay. So kat sini hasil daripada kajian yang menunjukkan saya masa tu saya buat dua lah. Satu kajian ni saya mengkaji maladaptif, pemikiran maladaptif umur 14 hingga 18 tahun. Saya compare dengan 8 ke 14 tahun. Satu saya menggunakan gambar, satu menggunakan item. Tapi kat sini kita boleh nampak seawal 8 tahun. Seawal 8 tahun dia orang boleh bagi tahu. Dia orang boleh bagi tahu, okey, dia orang memang ada masalah yang belah kiri ni. Ni dia berkongsi lah. Entitlement ni maksudnya mak ayah saya yang tanggungjawab sepenuhnya atas saya. Entitlement, dia rasa macam dunia ni kena ikut apa dia nak. Kalau orang cakap saya tak okey, kalau orang cakap saya okey, baru saya okey. Tu antara item-item dia. Emotional deprivation, saya menunjukkan ekspresi rasa itu satu kesalahan. Ataupun saya rasa malu jika orang tahu saya sedih ataupun saya ni marah. Sedih ataupun saya ni lah tak seronok. So dia akan deprive emotion itu kan, emotion deprivation. Approval recognition, saya perlukan orang lain punya kebenaran ataupun saya akan mengelakkan daripada menghadapi masalah konflik bersama rakan-rakan. Maksudnya dia takkan cakap kalau dia ada masalah dia akan biar je. Dia approval recognition, dia biar je kawan-kawan dia tu dengar dia cakap kawan-kawan dia walaupun benda tu salah. Saya mengelak daripada konflik walaupun benda tu salah. So approval recognition. Misalnya punitiveness, unrelenting standard tu biasalah dari segi periksaan, dari segi expectation yang tinggi parents kepada anak dan sebagainya. Ini semua umur 8 tahun. So saya pun terkejut, 8 tahun dah boleh jawab. Saya buat lagi repeated ni. Ini memang betul lah. Memang kita memang dapati umur seawal 8 tahun dah boleh faham. Lepas daripada hasil kajian yang kita buat ni, skema ni, kita tengoklah kalau sebelum tu lagi sebelum saya nak buat kawan so saya pun buat dengan kawan-kawan, saya buatlah buku, kita buat buku remaja lah untuk bercerita mengenai macam mana untuk handle isu-isu bersama dengan kawan-kawan. Kalau kita ada emosi, unmet emosi ni semua macam mana. So kita adalah skrip-skrip, ada lakaran cerita dan sebagainya. Saya pun buatlah sampling, saya tanya dengan kanak-kanak umur 14-15. Sebab dalam fikiran saya, buku ni sesuai untuk 14-15. Sebab masalah sosial lah berikut konteks 14-15. Bila kita buat sampling, kita buat pilot, bila kita tanya dengan dia orang sebagai content validator kan. Bila dia tanya, dia kata apa tau respon daripada remaja sekolah ni. Dia cakap, puan, buku ni bagi kat budak 12 tahun lah. Bagi saya, masalah-masalah yang diceritakan dalam buku ni, masalah kawan-kawan ni, mungkin kita kalau pada waktu kita 14 tahun, tapi tak. Bagi dia orang kata buku ni lagi sesuai, yang kata remaja ni, bagi pada umur yang lebih muda. 10, 11, 12. Lebih sesuai. Macam tu. Jadi kita pun, okey. Kita baru tahu memang betul lah. Komplikasi yang kita rasa, emosi dan sebagainya, kalau dulu mungkin kita rasa lebih lambat, sekarang ni seawal 8 tahun, seawal-awalnya primary school dia orang dah tunjuk dah. Dia orang dah boleh, kita boleh nampak dah dia orang memang ada stres yang berasas daripada emosi-emosi, keperluan emosi yang tak dipenuhi. Okay, so saya pun nak share lah kat sini. Kat sini adalah buku yang kita buat crowdfunding lah. So kita buat crowdfunding kat sini. So basically kalau berminat boleh klik dekat URL kat bawah tu. Dan buku ni adalah sebenarnya tujuan kami adalah kami nak aim untuk bagi buku percuma lah, buku manual, workshop percuma untuk remaja menghadapi stres. Dan kita nak cuba untuk target lebih rendah lah, sekolah rendah yang 4, 5, 6 darjah 4, darjah 5, darjah 6. Kita nak cuba bagi kepada sekolah-sekolah secara percuma, sebab tu kita buat crowdfunding ni lah. InsyaAllah doakan kami supaya buku ni. Okay, dan seterusnya saya nak juga jemput lah kepada semua warga Penang untuk jumpa kalau memerlukan, kalau rasa berminat untuk tahu psikologi and free kids assessment. Maksudnya assessment yang kita buat, bolehlah kita berjumpa dekat Hari Kanak-Kanak Sedunia, Carnival Hari Kanak-Kanak Sedunia FPPT kan. Okay, kat situ kita ada buat emosi, kita boleh buat assessment emosi untuk children. Children seawal 9, 10, 11. Lebih awal daripada tu susah sikit sebab dia kena sesi yang satu persatu, tapi kita boleh bercakap dengan parents
untuk tahu untuk buat free case assessment dan sebagainya. So, saya jemputlah kepada warga Penang untuk jumpa untuk kita buat case psychology and free case assessment lah pada hari kejadian. Sebelum saya tutup tu, kita punya perbentangan kita punya sharing hari ni. Dr. Azwar ada apa-apa ke? Mungkin saya terlalu Itulah panjang ke? Atau nak terlalu berlanjut ya, ke? adalah apa yang di-share oleh Puan Hidayah tadi memang satu benda yang menakutkan. So sekarang ni kalau kita tengok ialah isu-isu yang pada sangkaan kita tu patut berlaku pada usia yang lebih besar, tapi sekarang ni dah semakin ke bawah. So adakah ini sebenarnya akibat daripada perkembangan sekeliling yang sangat cepat, teknologi, social media, information yang begitu at the fingertips. So itu Betul. adalah satu benda yang akan terus dikaji lah, akan terus dikaji. Tapi macam kita cakap tadi kan, bila kita berkongsi macam ni, kadang-kadang satu point yang kita tunjukkan kepada orang, kadang-kadang 10 tu datang balik kepada kita, betul tak? Sebenarnya bukanlah kita kata apa yang kita alami sekarang ni kadang-kadang ada yang kita boleh elak, ada yang kita tak boleh elak dan sebagainya, tapi kita sebagai ibu bapa yang berada di era terkini ni, kita aware tentang benda ni dan do the best. Do the best. Itulah kot yang saya boleh share. Ya, Hidayah? Ada nak tambah apa-apa lagi ke? Yelah, saya pun nak cerita yang negatif je kan. Mengenai pemikiran maladaptif dan apa semua tu, sebenarnya ada cara yang adaptif. Sekarang ni kita dah ada positif psikologi, positif skema terapi ya. Ada banyak cara sebenarnya, dan kalau ikutkan daripada asal 18 skema negatif, ada juga 18 skema positif. So dia bukan negatif je lah. Side of it sebenarnya ada nama dia skema yang positif, cuma dia ada 14. Sekarang kita ada 14 compare to 18. So sebab apa? Sebab memang orang kata yang negatif tu memang lebih diingat daripada yang positif, yang lebih terkesan. Okay. Yang kedua Kita juga. Uh, Ya, kita selalu, kita tadi, saya pun dalam perkongsian saya pertama tadi, saya selalu warn, betul tak? Saya selalu warn benda yang negatif dan sebagainya. Sebab kadang-kadang bila kita warn tu, kita takut dan kita tak mau lakukan. Tapi kadang-kadang bila kita terlampau takut, kita terlupa bahawa betul. walaupun kita kata epigenetik tu boleh mempengaruhi kanak-kanak yang dah sedia bagus, disebabkan environment mereka tu menyebabkan mereka mendapat masalah later on. Tapi sebenarnya saya tertarik dengan idea yang Puan Hidayah cakap tadi, reparenting. Betul tak? Reparent. Whatever yang berlaku pada diri kita yang mungkin tak baik ke, kodok, sebahagian daripada kodok dan kadar dan sebagainya, bukan menjadi satu asbab untuk kita teruskan kepada generasi kita yang seterusnya. So, kita kena reparenting balik diri kita sendiri dulu, barulah kita boleh nampak dan beri kita kata parenting yang terbaik untuk generasi kita, anak-anak kita. Tapi kalau nak reparenting pun, dia kena bermula dengan awareness. Betul tak, Hidayah? Kan? Dia perlukan awareness, perlukan pengetahuan untuk berubah. Dan bila kita ada pengetahuan untuk berubah, kita ada kesedaran, maka insya-Allah kita akan terus sentiasa mencari ilmu untuk menjadi lebih baik. Okey? So saya rasa mungkin kita dah pun 3:34. Saya rasa kita dah boleh tengok dekat chat box soalan-soalan yang Banyak rupanya. diberikan. Ada nak tambah apa-apa ke, Hidayah? Tak ada. Tak ada nah. Okey, sebelum tu mungkin saya allow dulu kepada siapa-siapa yang ingin bertanya secara langsung. Mungkin boleh open mic dan perkenalkan diri secara ringkas dan silakan bertanya jika ada. Kita ada participant almost 200 kali ni. Okeylah Doktor, saya wakil daripada chat lah. Saya baca soalan daripada Puan Norliana. Boleh Doktor? Boleh. Okay, from Norliana. Assalamualaikum, selamat petang. Bagaimana sebagai ibu bapa kita boleh membezakan stres yang positif atau stres yang negatif pada kanak-kanak usia sekolah rendah? Terima kasih.
Nak membezakan stres yang positif dengan stres yang negatif. Macam mana Hidayah? Okey, saya jawab sikit dululah, saya jawab dulu. Okey, bila saya memperkenalkan perkataan adverse childhood experience, saya harap rakan-rakan pendengar sekalian jangan terlampau macam over interpret benda ni. Okey, adverse childhood experience ni sebenarnya dia adalah pengalaman trauma yang sangat buruk yang macam saya listkan tadi. Kan, dia bukan pengalaman trauma yang biasa. Okey, bukan pengalaman trauma yang biasa-biasa. Kalau kita kata setakat kena rotan, setakat kena cubit, kan, sebab kita kena ingat kadang-kadang perkembangan seorang kanak-kanak tu dia berbeza-beza. Dan kalau kita ada anak 5 orang sekalipun, every anak-anak kita tu dia customize. Kan ada anak yang dengar cakap, ada anak yang macam kena suara tu kena nyaring sikit. Okey, ada anak-anak yang jeling saja dah follow arahan. Ada yang anak-anak kalau kena rotan pun akan terus nampak macam kuat, tak bergerak, tak berganjak dan sebagainya. So sebenarnya benda-benda itu adalah satu faktor yang kita kata faktor customize yang kita tak boleh menggunakan one size fit for all. Macam tu. So kita sebagai parent memang kita kena customizekan mereka dan untuk kita kata hidup tanpa stres pun tak boleh, sebab stres pun adalah satu faktor yang boleh memotivasikan kita ke hadapan. Stres nak hantar assignment next week, kita kena ada stres tu juga, barulah mata kita tu terbuka nak siapkan assignment, barulah rasa macam tak nak tidur waktu malam sebab nak siapkan kerja tu dan sebagainya. We need stress. Tapi yang menjadi isunya adalah apabila stres itu tidak terkawan. Okey, sebab tadi bila soalan yang ditanyakan tadi tu nak bezakan antara positif dengan negatif tu, yang itu tu kita tak ada satu jawapan yang yang tuntas lah untuk kata yang ni positif, yang ni negatif. Sebenarnya whatever yang kita lakukan tu sebenarnya mesti ada explanation behind it. Explain. Janganlah kita tak explain. Kan kalau parenting zaman dahulu mungkin kita kata hanya mengikut one direction saja daripada ibu bapa. Kata A, tak boleh, don't question. Tapi zaman sekarang yang mana anak-anak dah terdedah dengan informasi dan sebagainya, mungkin kaedah tersebut mungkin tak boleh dilakukan selalu. Okay, so most of the time kita kena sentiasa berkomunikasi, beritahu, explain kenapa benda ni dilakukan dan sebagainya. So dengan explanation tersebut, stres yang dihadapi itu akan menjadi satu benda yang positif. Kan, bangun pagi-pagi, katil berselerak. Mak stres, lepas tu mak marah-marah dekat anak sebab apa tak kemaskan. Jadi so anak pun stres sebab kena marah pagi-pagi. So kat sini kena ada communication and discussion. Kenapa benda ni berlaku dan kena ada explanation. Okay, so yang itulah kot yang saya boleh share. Mungkin Hidayah nak tambah? Kalau kata stres yang positif, stres yang negatif Kalau stres tu kalau kita terbalikkan STRESSED kan dia dessert sebenarnya. Sedap lah kan. Okey, sebenarnya kalau kanak-kanak sekolah rendah, stres tu dia kalau dia berlanjutan lah, rasanya kalau dia berlanjutan sebab dia sebenarnya turning point, kita kata pasal turning happiness set point tu. Maksudnya kalau kanak-kanak biasanya set point dia maksud kebolehan untuk dia patah balik. Kalau dia marah kan, kebolehan untuk dia set point dia cepat je. Contoh kalau dia mengalami satu masalah, kita marah dia kita apa kan, esok dia sekejap je, lepas tu dia lupa dah. Kita panggil tu set point. So the ability untuk dia patah balik kepada keadaan biasa tu cepat sikit. Tapi kalau kanak-kanak yang macam kita nampak dia marah 3 hari dia sebut lagi benda yang sama, masih lagi marah, tak lepas-lepas. Macam set point dia tu tak settle. Ni set point ni kita cakap ni bukan masalah dia tak dapat Ultraman ke dia tak dapat benda ni macam tu, bukan. Masalah macam contoh benda yang dia gaduh dengan kawan dia dan dia tak settle-settle. Kita nampak dia ni macam tak boleh get over it. Tak secara normal. Tu salah satu red flag lah yang kita boleh nampak. Okay, ni adalah anak kita ni mengalami stres yang negatif yang kita perlu attend, yang kita perlu bincang benda ni. So kita nak open ke kita nak biar je dia settle kan? Maksudnya adakah sekarang kita nak juga dia settle sendiri kan, berdikari. Kalau dia macam tak boleh get over it,
kena tulang balik. Lepas tu dia jadi balik. Jadi set point tu, dia, apa nama dia, dia tak secepat yang budak biasa. Tu adalah salah satu red flag lah. Salah satu maksudnya, okey, mungkin anak kita tengah mengalami stres yang negatif dan bukan stres positif. Itu satu daripada macam-macam lah. Saya share sikit lah. Saya harap membantulah daripada sharing tu. Yalah. Ni saya tengok dalam scroll ni ada satu soalan daripada Puan Suzila Wati ni. Panjang juga ni soalannya. Okey, Assalamualaikum. Salam. Saya lihat pendekatan program motivasi dan kem kepimpinan yang dijalankan menggunakan template zaman dahulu seperti nada tegas. Maksudnya macam tentera lah. Agak memberi kesan negatif kepada pelajar, terutamanya pelajar sekolah rendah. Mungkin pendidik ataupun ibu bapa perlu lebih mendedahkan kepada paradigma mendidik generasi Z. Mohon komen. Okey, itu satu. Saya teruskan juga the next soalan. Saya rasa macam hampir juga. Apa komen panel apabila generasi dahulu kata dengan pendekatan keras mereka jadi kental, sedangkan anak-anak sekarang berhemah tapi bila diuji terus kena ace. Okey, komen. Hidayah ke nak komen dulu? Pendekatan tentera memberi kesan negatif. Apa pandangan? Rendah. Sekolah rendah. Betul lah, sebab generasi kita, dia punya generasi yang baru ni, generasi yang muda ni, dia punya struggle dia adalah kecekalan emosi ya. Dia ada sedikit anxiety tu kita panggil lah. Dia macam dia punya ketahanan emosi, kekentalan jiwa tu, ujian dia tak samalah, tak sama macam the previous one. Sebab tu kita kalau ikut sosiologi yang belah Taiwan apa semua, dia ada tau, dia letak nama untuk setiap generasi. So generasi yang baru ni kita panggil dia strawberry. Kan? Sebab dia punya kelembutan dia, kalau diletak dengan generasi kita yang durian, bila bercantum di dalam sebuah jam, bila kita goncang tu, penyek lah strawberry tu kan. Macam tu lah dia gambarkan kelakar lah analogi tu. Tapi saya rasa betul lah, sebab kita durian yang cekal kat luar, lembut dan sedap kat dalam. Tapi dia ada, kalau strawberry tu bila kita tahu caranya, dia reserve dia dan sebagainya, dia enak lah, dia jadi satu makanan yang enak dan malah dia mahal lah harganya. So kat sini perlu ada pengetahuan generasi dari sudut sosiologi. So, ya betul, saya setuju sebab saya bahagian ni kan, jadi yalah. Tapi dalam bentuk pembentukan nation, ekonomi dan sebagainya, kita juga perlu ada benda yang selaras sebab kita dah faham ekonomi diorang, pembentukan yang diorang akan ada adalah lebih kepada gig ekonomi, lebih kepada freedom. Dia orang pentingkan masa lagi, dia orang lagi nakkan masa dan dia tak kisah pun kerja boleh tukar-tukar. Tak macam kita dulu, mungkin kita lebih secure, dia paradigma tu berbeza. Memang betul berbeza. So kita nampak dari sudut yang besar lah. Kalau kata pendidik ni memang betul lah. Sosiologi perlu diambil dalam konteks ekonomi semua nak moldkan inilah satu identiti. Satu identiti yang kuat. Sebab kuat dulu, kuat sekarang dia lain sikit. Dia boleh kuat yang dulu tu dia physically kuat. Tapi sekarang kita nak emotionally kuat juga. Dan tak semestinya physical kuat, emosi tu kuat lah. Dia sebab tu dia dua struktur. Dan kalau kita nampak kesihatan mental, komponen dia fizikal, mental dan sosial. So it's not just physical. Kalau physical badan kuat, tak apa-apa semua, mental pun kena kuat, emosi pun kena kuat, sosial pun kena kuat. Maksudnya kena tahu macam nak cakap dengan orang. Kena tahu macam nak hadap kalau orang kenakan kita kan. So benda ni tiga. Bila ada tiga, baru boleh lengkap. Ikut daripada definisi WHO tu lah. So tu sedikit sebanyak lah. Saya rasa ketegasan tu perlu pada tempatnya. Kita masukkan. Betul. Saya pun setuju dengan pandangan Hidayah juga. Ya, setiap zaman tu berbeza. Kita sebagai pendidik memang menghadapi cabaran lah untuk sentiasa update diri kita sendiri sebab generasi-generasi yang kita berhadapan tu tak sama dengan generasi kita. Jadi kena customize, kena customize. Maksudnya again, pengetahuan dan ilmu macam mana cara nak approach kena sentiasa upgrade. Sebenarnya tak ada satu jawapan yang kita kata macam skema jawapan kena kata beginilah caranya. No. It is still customized berdasarkan situasi yang diperlukan. Cumanya jangan berlebihan ataupun luar kawalan. Kan kita tak kata rotan tu tak penting sebab rotan juga ada fungsi-fungsi tertentu.
untuk menunjukkan ketegasan, tetapi bagaimana kaedah pelaksanaan itu adalah sesuatu yang kita perlu perhaluskan. Okey. Okay, saya teruskan kepada soalan yang berikutnya. Apakah faktor yang mempengaruhi ada setengah-setengah budak boleh hadap segala kekerasan tanpa nampak side effect, dan ada anak yang lain pula yang mungkin nampak fragile dan trauma. Ada anak lali je dengan rotan, ada yang tak dapat 5 teknik keras tu. Maksudnya ialah ada yang fragile, ada yang strong. So kalau pada pandangan saya, benda tu memanglah dia setiap anak-anak itu adalah unik, bergantung kepada ialah pengalaman anak-anak tu sendiri, ataupun kita kata sikap yang diwarisi, genetically apa yang diwarisi oleh anak-anak tersebut. So benda-benda tu yang kita kata kita tak boleh menggunakan one size fit for all. Setiap daripada anak-anak tu tetap berbeza. Inilah komen saya kot. Hidayah, ada nak tambah ke? Tak ada. Tak ada. Okey, next kini mak-mak dah start berpisah dengan anak sejak bayi lagi. Bagaimana ya? Yalah kan, lahir habis dia pantang dah kena hantar kat nursery. Kan, dan anak-anak tidaklah dapat layanan di taska ataupun pengasuh, dan berlaku setiap hari. Adakah ada side effect seperti AIDS? Macam mana Hidayah nak komen isu ni? Kan kita ada anak dilahirkan, lepas tu kita kata kita hantar anak tersebut pengasuh disebabkan ialah kekangan kita sebagai pekerja dan sebagainya. Dan adakah anak kita ni boleh terdedah kepada adverse childhood experience? Macam so, kalau ikut kan ACE ni kan yalah sebenarnya anak kita ada threshold yang beza-beza. Threshold tu lah maksudnya masa kita mengandungkan, kita yang mengandungkan dengan kuat, anak kita pun insyaAllah dia pun kuat ya. So masa kata perpisahan sejak anak bayi apa semua tu, itu memang betul. Dia ada, mungkin ada mistrust issue dan sebagainya. Tapi kalau kita kata kita jumpa dan lepas tu dia konsisten, memang pukul 8, pukul 5 jumpa mak dia balik. Dia dah ada rutin kat situ. Dia tahu okey ke 8 nanti mak dia akan hantar, pukul 5 dia tahu mak dia ambil balik. Jadi itu dah cukup. Tak sebab anak beza-beza dia punya threshold dia punya sukatan, emosi yang diperlukan tu beza-beza. So mungkin anak dia tak berapa perlu dengan domain-domain yang tertentu. So dia bukan satu fix lah. So yang saya rasa yang penting adalah kita punya usaha. Lepas daripada ambil anak tu kita fokus dengan anak aje. Lepas balik anak buat kerja lagi kan. So mana dengan anak aje lah. Jadi itu antara kita boleh counter back balik make sure kita masih lagi, kalau kita masih baby balik, kita cuba untuk masih tidur sebelah dia, masih menyusu dan sebagainya sampai pada umur yang sepatutnya lah. Okay. Itu saya suka nak ingatkan jugalah sebagai orang Islam kan, kita kena faham ACE ni sebenarnya kalau ikutkan Nabi Muhammad SAW, dia lah lagi lah dengan ditinggalkan dan lagi banyak dia yatim dan sebagainya. Jadi dia lagi lah mempunyai berbagai sebab dan lagi banyak kisah. Jadi kalau kita faham benda tu dan kita rasa terubatlah sikit lah, kita lah kalau kita mengikut walaupun kita susah macam mana pun kita masih ada lagi harapan dan cara untuk kita betulkan. Ikut kita masih ada protective factors kita, iaitu kita agama, kita ada bantuan daripada keluarga, mak ayah, makcik dia boleh tengokkan, pakcik dia masih boleh tengokkan, even pengasuh tu yalah Nabi Muhammad pun dijaga oleh pengasuh juga kan. Jadi tak ada isu kat situ. Yang penting kita tahu dan kita nak yang penting yang trust lah. Tahu threshold anak kita banyak mana. Kalau dia tak boleh, dia tak mampu untuk dapat pengasuh, mungkin dia lagi perlukan kita, mungkin kita bertindak sewajarnya. InsyaAllah. So itulah saya punya sedikitlah peringatan sebab kita banyak guna refer barat kan. Kalau ikut psychosocial Erik Erikson tu, tak ada siapa yang terlepas. Semua mak bapak pun. Ya, betul. Okey, saya rasa macam dah habis dah soalan-soalan yang ada dalam chat box. Yalah, ada yang komen kata ibu bapa, ni Puan Suzy Lawati lah ni, ibu bapa overprotective pun mungkin menjadi punca pembentukan generasi strawberry. Dan helikopter parenting kan, yang sampai menyebabkan anak tersebut jadi dependent dan sebagainya kan. Okeylah, kalau saya tengok dekat sini, mungkin Puan Hidayah boleh share juga balik link tadi, buku tadi, sebab mungkin ada yang tak dapat capture. Tadi link tadi ada untuk apa? Untuk beli buku tersebut ke?
Tak dengar lah Puan Hidayah. Cuba unmute. Unmute. Okey, Okay. saya mesti tak seorang rupanya. Dia sebenarnya kita crowdfunding lah, so link tersebut kita sebenarnya kita nak mendapatkan lah sumbangan awam lah untuk untuk menaja, untuk kita target kita lah RM10,000 untuk kita bagi buku ni percuma di sekolah-sekolah. Jadi kalau rasanya siapa ya Encik ataupun yang mana yang berminat minat nak dapatkan buku ni, satu memang akan letak kat FPT lah insyaAllah. InsyaAllah memang kita akan letak lah. Ataupun mungkin nanti saya pun tak belum publish lagi sebenarnya. Kita masih crowdfunding lagi. So mungkin satu kita boleh dapatkan lah. Boleh dapatkan kat IPPT. InsyaAllah nanti saya akan bagilah beberapa edaran untuk pihak PPUSNB. InsyaAllah. Terima kasih. Terima kasih. So saya rasa kalau tak ada apa-apa mungkin kita boleh wrap up kot discussion kita pada petang ni. Mungkin last word yang Puan Hidayah nak sampaikan kepada penonton-penonton sekalian. Saya tertarik dengan mengenai threshold tu. Threshold tu pembentukannya secara saya rasa itu betul kesimpulan lah. Threshold tu partly daripada kita separuh, partly daripada pasangan kita separuh. So kita renung diri kita kenali kita dengan pasangan, dia dah menyelesaikan banyak lah, banyak dari segi threshold tersebut. So kita lah yang bentuk anak-anak ni, betul. Tapi kerana oleh perkembangan dan sebagainya faktor environment kita pun nak tahu apa yang terjadi pada anak kita sekeliling dan sebagainya. So cara untuk kita tahu threshold tu, kita hanya boleh aware pembentukannya macam mana dengan melalui penilaian-penilaian. So penilaian-penilaian tu boleh didapati yang boleh jumpa dengan mana-mana clinical psychologist. Kita ada banyak sangat penilaian threshold. Personality je banyak-banyak berpuluh-puluh ada. Jadi kita boleh actually guna benda-benda ni, perkara-perkara ini, tools-tools ni untuk kita dapatkan corak profile. So bersikap membantu kita untuk dapat satu pedoman ataupun satu petunjuk lah. Nak kita profile begini-begini Jadi mungkin ada beberapa expectation, jangkaan kita boleh uruskan kat situ. Kalau tak, kita pun tak tahu. Kita pun tak nak handle lah anak kita macam mana. So itulah antara sedikit sebanyak yang saya boleh simpulkan. Saya rasa threshold adalah satu kesimpulan lah yang saya boleh dapat ni. Dan memang betulnya kita orang kata awareness lah. Awareness kanak-kanak boleh stres, memang boleh. Kanak-kanak semua 8 tahun. Bila saya jumpa pada 8 tahun, saya buat aktiviti, saya pun terkejut. Bila saya tanya apa yang dipelajari daripada aktiviti ini, serang jawab. Bila saya pergi lapangan buat dengan anak-anak umur 8 tahun, saya pun terkejut. So saya pun sama-sama belajar dan insyaAllah kita saling ingat memperingati lah. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak juga kepada PPUSM Bertam. Ya. Kalau saya pula di pihak saya rasa nombor satu saya tertarik dengan perkataan reparenting. So bila kita kata anak itu merupakan amanah, yang mana amanah tu adalah satu benda tanggungjawab yang besar yang perlu kita jaga dengan baik. Kerana anak tu juga yang mungkin akan menyelamatkan kita di hari hari akhirat nanti, dan juga anak tersebut juga mungkin akan menyebabkan kita tak selamat dan sebagainya. Dan apa yang dengan adanya kesedaran parenting untuk memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita, insya-Allah kita akan terus mencari ilmu, terus menambah ilmu supaya apa yang kita lakukan pada hari ini tidak semestinya yang kita lakukan hari ini akan lebih baik berbanding apa yang telah kita terima daripada ibu bapa masing-masing. Sebab kita sebagai ibu bapa, kita lebih biasa melakukan apa yang telah kita alami. Tetapi apa yang kita alami itu walaupun terbaik pada pandangan kita, tetapi mungkin belum terbaik dalam situasi era zaman terkini. Jadi dengan ada kesedaran, tuan-tuan dan puan-puan join mana-mana kursus-kursus seminar sebegini yang memberi pengetahuan tentang kita kata perkembangan kanak-kanak dan sebagainya, insya-Allah kita akan menjadi ibu bapa yang terbaik. Itu sajalah kot my last word
Kalau nak tanya anak-anak stres, apa yang perlu kita tahu, so saya rasa banyak dah kot yang kita dah share pada petang ni. Semoga nanti kalau share banyak-banyak nanti tak ingat pula. Kan? So insya-Allah nanti pada sesi-sesi akan datang kita akan ke udara lagi dengan topik-topik yang lebih um, lebih lebih apa? Lebih kontroversi, tak adalah. Lebih lebih penting untuk ke arah membantu ibu bapa di luar sana menjadi parent yang terbaik insya-Allah. So saya serahkan balik kepada urus setia, Dr. Rahayu ke ataupun Puan Nur Akidah. Ada apa-apa ke? Macam mana doktor? Macam mana Ada doktor? apa-apa ke? Doktor Rahayu? Kalau tak ada apa-apa, ada apa-apa ke? Dr. Rahayu nak komen ke apa ke? Okey, so kalau tak ada, saya ucapkan terima kasihlah pada semua yang datang pada petang ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada masa yang akan datang. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian.